Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi lagi dengarkan cerita yang Abang sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan 3 cerita yang berkaitan dengan alam sebelah. Cumanya sebelum Abang melangkah kepada cerita yang pertama, ada 2 benda yang Abang sengaja nak beritahu. Yang pertama, Abang ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada salah seorang yang selalu komen dalam setiap video Abang yang bernama Wolf Guy, lelaki serigala. Sebab dia kalau komen dia selalu bagi pantun. Jadi pantun-pantun tu sebahagian daripada budaya kita kan, budaya Malaysia yang suka berpantun, dan Abang rasa sangat-sangat menghargai sebab Abang memang tak pandai pantun. Dulu pernah Abang masuk pertandingan pantun masuk sekolah menengah, Abang kena selesaikan satu pantun, Abang ambil masa lebih kurang 1 jam. Susah buat pantun, tapi tu komen tu buatkan Abang rasa terharu. Dan yang kedua, Abang ada juga yang tanya dekat Abang apa yang paling susah untuk menguruskan diri. Itu Abang dapat komen tu daripada Instagram Abang. Kalau dalam Abang, kehidupan Abang yang paling susah Abang nak uruskan adalah jambang. Macam ni kan, hari ni cukur, esok tumbuh, esok cukur, lusa tumbuh. Abang tak tahulah kenapa senang sangat dia tumbuh. Jadi itu jelas santai-santai ya. Jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni berlaku dekat Hulu Terengganu pada tahun 2001. Disampaikan kepada Abang oleh seorang budak lelaki. Tapi dia tak kasih gunakan nama sebenar sebab cerita ni agak sensitif berkaitan dengan keluarga dia. Jadi Abang gunakan nama Firdaus sebab Firdaus beritahu dekat Abang dalam salah satu komen, hari jadi dia jatuh pada 26 hari bulan 5. Salah. 26 hari bulan 3. Jadi dia kira celebration satu surprise untuk Firdaus. Jadi Abang ucapkan selamat hari jadi untuk Firdaus. Perasan tak? Dulu suruh guna nama, sekarang guna nama berdasarkan hari jadi. Ada jadi macam trend kan? Bolehlah. Okey, cerita dia macam ni awal-awalnya. Firdaus cerita dekat Abang. Dia pada tahun 2001, waktu tu baru lepas habis PKP, boleh dikatakan PKP yang dah mula dilonggarkan. Jadi Firdaus ni dengan adik-beradik dan mak ayah dia dah lama tak balik kampung atuk nenek belah ayah dengan mak dia. Mak ayah dia memang orang Ulu Terengganu, dekat Terengganu. Jadi memang diorang dah habis PKP, bolehlah gabung-gabung lah. Dia kata jom dah kita balik kampung lah. Jom kita balik kampung, tengok rumah kampung. Sebenarnya kat kampung dah tak ada siapa lagi dah. Maksudnya atuk nenek semua dah meninggal. Tapi rumah kampung tu masih ada lagi. Yang tinggal dekat rumah kampung tu adalah maksu dia. Dan maksu dia tu ada 4 orang anak, lelaki perempuan. Dan ada juga yang anak sebaya dengan Firdaus. Jadi seronoklah, itu satu benda aktiviti yang menarik bila kita dapat peluang waktu habis PKP hari tu kan, balik kampung. Jadi Firdaus, mak ayah dia dengan adik-beradik dia tu pada satu hari 2021 bertolaklah balik kampung ke Hulu Terengganu. Dah lama sangat tak balik kampung. Bila sampai dekat kampung, keluarga dia disambut oleh keluarga maksu dia. Jadi seronoklah dia orang dah lama tak berjumpa kan. Jadi bila dah lama dia punya keseronokan berjumpa saudara tu lain macam. Memang jom balik kampung. Jom balik kampung. Oh, balik kampung. Macam tu dia punya perasaan dia tu. Jadi diorang pun berborak-borak lah. Oh, seronok lah makan sama. Dan diorang planning untuk tidur dekat situ selama 1 malam. Sebab selepas tu Firdaus dengan keluarga nak bercuti kat tempat lain. Yang di sekitar Terengganu juga, tapi di tempat lain. Jadi malam tu, bukan malam, sebelum malam. Jadi waktu dia orang borak-borak tu, ada sesuatu benda yang Firdaus kata dia rasa pelik. Kenapa sepupu-sepupu dia yang duduk rumah tu tak duduk dekat rumah belakang? Ceritanya macam ni. Rumah pusaka tu agak besar tau. Dia ada rumah depan, rumah tengah dengan rumah belakang. Lepas tu rumah tengah memang rumah yang tempat banyak bilik. Rumah depan ada ruang tamu dan ada bilik. Rumah belakang ada 3-4 bilik.
Tapi rumah belakang yang paling diorang rebut selalunya bila balik kampung, sebab dekat rumah belakang yang dekat dengan dapur tu ada 2 bilik yang ada aircon. Tapi yang Firdaus pelik pada waktu tu, kenapa sepupu-sepupu dia termasuk dengan maksu dia tak nak tidur dekat bilik belakang, padahal bilik belakang aircon. Tapi bila Firdaus tanya, mak Firdaus tanya juga, kenapa tak tidur kat belakang, dia cakap alasannya rumah tu dah sejuk, waktu malam memang dah sejuk, jadi tak perlulah nak pasang aircon. Tapi mak Firdaus ni beritahulah, kalau tak diduduk, kalau macam mana sedang ayatnya, kalau kita tak duduk dekat kawasan tersebut, kawasan tu akan diduduki oleh makhluk lain. Maksudnya dengan kata lain, kenalah duduk juga, kenalah tidur juga bilik tu, digunakan. Itu ayat sesuai, digunakan bilik tu, jangan biar kosong. Tapi maksud Firdaus ni macam ia tak ya je dengar, macam gitu, buat-buat macam iyalah, dengar dengan tak dengar nasihat yang diberikan oleh mak Firdaus tu. Jadi bila Firdaus dengan adik-beradik dia, dengan mak ayah dia tengok bilik belakang tu tak digunakan, ada 2 bilik, dua-dua ada aircon, ada orang pun teruslah angkut beg, lepas tu planning untuk tidur dalam 2 bilik ni. Okey. Tapi waktu dia orang tidur nak ke dapur, nak ke kawasan rumah yang belakang tu, berbelit sikit abang cakap nak ke kawasan rumah yang belakang tu, ada sesuatu perasaan kurang senang di kalangan anak-anak maksu. Anak-anak maksu seolah-olah memujuk Firdaus, tak payahlah tidur belakang, jomlah tidur depan, kita tidur ruang tamu ke, kita tidur ruang tengah ke, bilik-bilik kita kongsi-kongsi ke. Dia orang macam seolah-olah tak nak kasih Firdaus dengan mak ayah Firdaus tidur dekat bilik belakang. Tapi itulah rumah tempat ayah Firdaus membesar, dan diorang tak rasa pun seram dengan rumah tu, tak nampak pun ciri-ciri macam yang menakutkan. Jadi diorang pun tak apalah, dia kata jangan risau, diorang boleh handle. Diorang pun planning lah, bawa lah beg semua, duduklah bilik belakang. Inilah mulanya seram ceritanya. Malam tu bila Firdaus tengah tidur, Firdaus dalam bilik yang tempat Firdaus tidur tu ada katil queen, maksudnya katil yang agak besar kan. Jadi dekat atas tu diorang tidur bertiga, tiga-tiganya lelaki. Jadi Firdaus pun tidurlah dekat dalam bilik tu malam tu. Waktu dia tengah tidur, lebih kurang pukul 1 pagi, lebih kurang lah, dia kata dia pun tak tengok jam, tapi macam dah cukup malam lah pada waktu tu. Waktu tu dia dengar macam ada orang melintas-lintas dalam bilik, padahal waktu tu bilik tu gelap. Dan dekat bilik tu ada satu bilik air, dan diorang buka lampu bilik air sebagai menggantikan lampu tidur, maksudnya bagi cerah sikit lah kawasan bilik, tak naklah terlalu gelap. Tapi pada pukul lebih kurang pukul 1, Firdaus dengar macam ada orang melintas-lintas dalam bilik. Mula-mula kali pertama lintas, dia angkat juga kepala, takut-takut kan ada siapa-siapa ke, makcik dia ke, ada sepupu dia datang ke. Tak ada siapa-siapa pula. Kali kedua dia dengar, dia pun angkat lagi kepala, maksudnya dia bangunlah sekejap, dia toleh kiri toleh kanan, siapa pula yang bergerak dalam bilik yang tak berapa nak cerah ni. Tak ada juga. Tak apalah, dia baring. Dia baring, waktu ni mata dia dah boleh dikatakan susah nak tidur, mata dia dah cerah. Yang tadi mata dia macam nak lelap, yang ni dah cerah dah kalau abang kata dah terjaga jugalah daripada tidur. Jadi dia palingkan badan dia menghadap adik dia. Jadi dia tengoklah 2 orang adik dia tengah tidur. Waktu inilah dia perasan sesuatu benda yang sangat tak wajar. Dalam samar-samar malam, dia terkebil-kebil, samar-samar bilik, dia terkebil-kebil tengok adik dia. Dia baru perasan ada orang berdiri sebelah katil memerhatikan adik-adik dia tengah tidur. Dan jarak Firdaus dengan benda Allah tu boleh kata 1 depa je. Waktu tu Firdaus kata cepat-cepat dia tutup mata. Dia tak nak bagi benda tu perasan yang dia tengah tengok benda tu tengah berdiri. Jadi yang dia buat adalah dia buka mata kecil je. Terkejut abang. Dia buka mata kecil, dia nak pastikan ke mana benda tu pergi. Tapi benda yang dia tak nak akhirnya terjadi. Bila benda yang hitam tu perlahan-lahan bergerak mengelilingi katil, dan benda tu berdiri dekat belakang Firdaus.
Waktu tu Firdaus kata nak terkencing, dia tak teringat nak baca apa. Nak baca subhanallah, Allahu Akbar, dia tak teringat. Sebab dia tak pasti sama ada benda tu adalah manusia ataupun makhluk alam sebelah. Sebabnya setahu dia, kalau makhluk alam sebelah bentuknya samar-samar ataupun nampak lut cahaya, tapi ini memang bentuk macam manusia, cuma dia gelap, dia macam berkelubung. Dan benda tu berdiri kat belakang Firdaus, dengar bunyi macam degupan jantung, macam bukanlah berdegupan jantung, macam benda, seolah-olah benda tu hidup. Abang tersalah cakap, seolah-olah benda tu hidup. Jadi waktu tu Firdaus batukan diri, diam je, dia tak berhek, tak berhok. Dan tak lama lepas tu, benda tu bergerak masuk ke dalam bilik air. Macam mana Firdaus tahu? Firdaus dengar benda tu bergerak macam seolah-olah dia kain yang bergeser dengan lantai masuk ke dalam pintu bilik air, dan pintu bilik air tu berbunyi waktu benda tu tolak. Dan tahulah Firdaus yang benda tu ada dekat dalam bilik air. Waktu tu dia cuba tidur, kejam dia cuba tidur, tapi tak boleh. Bagus, anjing ni dia buat sound effect original. Tak kisahlah, nak menggonggong-gonggong lah ya. Jadi dia waktu tu dia rasa dia tak tahu nak buat apa. Nak bergerak pun tak boleh. Bukan dia tak boleh bergerak, tak nak bergerak sebab dia terlalu ketakutan pada waktu tu. Pada masa yang sama, dia cuba gerakkan badan adik dia yang tidur sebelah dia. Moga-moga adik dia bangun. Tapi apa yang dia harapkan tak menjadi. Adik dia langsung tak bangun. Dia tak tahu nak buat apa. Tiba-tiba dia dengar benda tu dah keluar daripada bilik air. Agaknya dah kencing lah, aku dah buang kodok hajat semua. dia dengar, sekarang pula abang gelak-gelakkan dia orang kan. Tak payah, kita sambung. Dia dengar benda tu keluar daripada bilik air dan pergi ke arah adik dia. Dia tak nampak benda tu macam, dia nampak benda tu jelas, dia kata. Gelap bergerak ke arah adik dia, berhenti, tenung adik dia semula. Berhenti sebelah katil adik dia dan tenung adik dia. Waktu tu dia rasa macam apa perlu dia buat? Apa perlu dia buat? Dia fikir apa perlu dia buat? Dia nak baca pun dia tak ingat, dia kata. Surah apa pun dia tak ingat. Tapi satu benda yang menyebabkan dia bertindak, bila benda tu keluarkan tangan, seolah-olah tangan, dia kata, keluarkan tangan nak pegang kepala adik dia. Waktu tu dia terus menjerit. Dia cuba, mula-mula dia kata susah. Dia punya nak cakap nyawa pula. Suara dia tu tersekat dekat kerongkong. Tapi dia paksa juga. 2-3 kali dia paksa. Akhirnya dia dapat. Dia jerit macam tu. Dan waktu tu adik-adik dia terbangun, benda hitam tu hilang. Dan 3 orang terbangun. Semua terbangun. Terjaga daripada tidur. Lepas tu adik-adik dia tanya, apa benda bang, kenapa jerit? Abang dia pun, Firdaus tak naklah takut-takutkan adik dia. Dia cuma bagi cadangan, apa kata kita tidur buka lampu? Sebab abang rasa tak selesa. Jadi diorang pun tidur buka lampu. Bila dah tidur buka lampu, akhirnya Alhamdulillah diorang boleh tidur sampai pagi. Dan bila besok pagi, diorang semua bertolak ke tempat yang nak diorang pergi bercuti. Itu kan diorang nak tidur satu malam dekat kampung. Lepas tu cadangnya semua akan pergi tempat bercuti. Sepanjang perjalanan tu Firdaus ceritakan apa yang berlaku pada mak ayah dia. Rupanya mak ayah dia pun merasa benda yang sama. Seolah-olah ada benda hitam bergerak-gerak dalam bilik. Tapi mak dia kata mak tak takut sangat. Sebab mengikut cerita maksud dia, bilik belakang tu dah lama orang tak guna. Jadi tak mustahil ada benda yang menumpang dekat dalam bilik tu. Sebab dah lama tak disolatkan, dah lama tak digunakan. Jadi pengajaran dia, jangan biarkan ada satu ruang dekat dalam rumah kita yang tidak digunakan. Kalau boleh gunakan semua. Apa pun, letak barang ke, solat ke, apa, gunakanlah supaya untuk elakkan daripada dia ditumpangi dengan makhluk lain. Itu pengajarannya. Satu-satunya cerita yang abang dapat daripada Hulu Terengganu. Moga-moga ada pengajaran untuk kita semua. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh seorang budak lelaki, bukan nama sebenar. Abang letak namanya Razik, nama salah seorang penonton yang minta abang gunakan nama dia sebagai watak utama kali ini. Berlaku pada tahun 2018 dekat salah satu lokasi yang paling abang banyak cerita seram, iaitu Port Dickson.
ataupun orang Negeri Sembilan panggil PD. Jadi dekat PD ni berlaku tahun 2018. Cerita dia macam ni. Razik waktu tu 2018 telah dipanggil untuk datang kursus. Biasalah, sebab Razik kata dia orang kerja kerajaan. Dia kata kalau kerja kerajaan ni banyaklah kena pergi kursus. Macam-macam kursus kena pergi. Dan kebanyakan kursus dilakukan di hotel-hotel tertentu. Jadi pada kali ini kursus dibuat di hotel di Port Dickson. Abang tak boleh bagi tahu nama hotel, cuma abang bagi clue. Kalau tengok daripada atas, korang akan nampak bentuk C. Itulah hotelnya. Nama abang tak boleh bagi tahu. Dia kata bila dia dapat peluang untuk pergi kursus dekat hotel dekat Port Dickson tu, dia rasa seronok lah. Sebab Port Dickson kan dia punya pemandangan dia cantik. Jadi bila seperti hari yang ditetapkan, dia pun sampailah dekat Port Dickson naik kereta. Tapi Alhamdulillah, selepas dia masuk dalam bilik, rupanya ada lagi seorang kawan dia. Bukanlah kawan dia kata, tapi ada lagi seorang peserta daripada negeri lain. Yang ditempatkan sama-sama dengan dia dalam bilik yang sama. Jadi taklah terlalu takut sangat. Sebab dia kata dia memang banyak kali dengar cerita seram daripada hotel-hotel Port Dickson. Macam yang abang-abang cerita sebelum ni kan. Jadi dia kata bila dah ada kawan dalam satu bilik, dia rasa lega lah. Cerita kali ni pelik tau. Pelik dan pelik. Bagi abang tak pernah ceritakan kisah ni. Okey. Jadi dia pun, Razik pun berkenal-kenalan dengan budak ni. Rupanya budak ni daripada utara. Kalau tak silap abang, daripada Alor Star Kedah. Dan Razik ni daripada Melaka. Jadi diorang pun bersahabat lah. Jadi sama-samalah turun pergi makan. Waktu ni belum malam lagi. Ceritanya waktu malam. Dia punya seramnya tu. Diorang pergi turun makan, pergi masuk dewan kursus sama-sama, pergi surau sama-sama, pergi beriadah sama-sama. Jadi bila dah seharian tu habislah aktiviti yang berkaitan dengan kursus tu, diorang pun masuk tidur. Memang jadi kebiasaan Razik, dia tak suka tidur dalam keadaan yang terang. Sebab dia kata dia tak boleh tidur kalau keadaan terang. Dia perlulah bilik yang gelap. Jadi dia tanyalah dengan kawan dia yang daripada Kedah tu, boleh tak kalau dia nak tutup semua bilik? Tutup semua lampu dalam bilik. Tapi kawan dia kata tak ada masalah. Cumanya kalau jadi apa-apa tak bahaya ke? Dia kata tak ada. Kalau jadi, untuk mengelakkan daripada perkara yang buruk berlaku, diorang berpakat supaya menyalakan lampu yang dipasang dekat bilik air. Berbelit abang cakap macam ni. Diorang cadang malam tu tidur, nyalakan lampu bilik air. Jadi adalah cahaya sikit, tak adalah gelap sangat. Jadi diorang pun tidur. Tapi yang Razik pelik pada malam tu, dia dah banyak kali pergi kursus, tapi dia tak tahulah kenapa malam tu dia tak boleh tidur. Dia cuba tidur tapi tak boleh. Cuba kelam-kelamkan mata, tak boleh. Kejam-kejamkan mata, tak boleh juga. Last dia pergi ambil handset, tengok-tengok handset dengan harapan dia akan tertidur lah lepas tu. Dah tengok-tengok handset, tak boleh juga, tak jalan juga, memang tak nak tidur. Jadi dia terkebil-kebil. Dia pun pelik kenapa dia terkebil-kebil waktu tu. Tiba-tiba dia rasa macam ada bunyi dengusan dekat telinga dia. Dia pun pandanglah sebelah. Dia takut-takut kalau mungkin kawan dia yang berdengus, budak bilik dia kan, mungkin ada benda lain berdengus. Jadi untuk mengelakkan daripada dia rasa seram, dia pun pandanglah dekat sebelah. Rupanya tak ada apa-apa. Tapi dia kata dengar jelas bunyi dengusan tu. Bukan sekali, selang beberapa minit, bunyi lagi dengusan. Dan dengusan tu berlaku sampai 3-4 kali. Sampaikan dia rasa macam, jangan-jangan bilik ni berhantu kot. Ada benda yang menumpang. Okay, tak apalah. Dia pun tidur dalam keadaan terlentang lah. Maksudnya badan muka dia menghadap ke atas. Dan ada benda yang pelik. Ni part yang pelik abang nak cerita. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia nampak arnab melompat melintasi badan dia. Dia tergamam. Bendanya warna putih, bentuknya telinganya macam arnab. Siap ada ekor tombol bulat comel tu melintas, melompat menyeberangi badan dia. Waktu tu dia rasa macam hantu ke bukan? Takkan arnab. Ini tingkat ke berapa? Dia kata tinggi tingkat ni. Dia punya bilik dekat tingkat tinggi. Cepat-cepat dia bangun, dia nyalakan lampu. Dia tengok sekeliling bilik dia, ada tak arnab? Tak ada. Lepas tu dia tengok kawan dia.
Dia cuik-cuik lah muka kawan dia yang daripada Kedah tu. Kawan dia lena tidur. Memang tak ada tanda-tanda orang terbangun. Jadi dia buat keputusan malam tu dia tak nak tutup lampu, dia nak nyalakan lampu. Dan alhamdulillah dia boleh tidur sampai esok pagi. Cumanya bila dah besok pagi, waktu diorang semua pergi sarapan, Razik cerita dekat kawan dia apa yang berlaku malam tu. Tapi belum sempat Razik nak beritahu yang ada benda melintas dekat badan dia menyerupai seekor arnab, kawan dia terus cakap, aku tahu apa yang berlaku malam tadi. Ada arnab melintas dekat badan kau kan? Dia melompat melintasi badan kau kan? Terkejutlah Razik. Macam mana kau tahu? Sebenarnya aku nampak arnab tu melintas, melompat daripada belah kiri kau ke kanan kau. Aku nampak benda tu macam arnab. Dan bila cakap macam tu, tak salah lagi lah. Rupanya dia orang berdua nampak benda yang sama. Mungkin dia kata, mungkin makhluk alam lain pun ada yang berbentuk macam arnab yang melintas kat badan dia orang. Jadi cerita tu jadi heboh lah dalam kursus waktu tu. Semua orang cerita pasal hantu arnab. Dan bila tanya beberapa peserta lain, rupanya ada juga yang mengalami peristiwa lain yang mengerikan, tapi bukan dalam bentuk hantu arnab. Tapi alhamdulillah Razik cakap sebaik yang melompat melintasi badan itu berbentuk arnab. Kalau berbentuk lain dia rasa takut juga. Jadi itu adalah cerita yang kedua. Selepas peristiwa dekat Hotel Port Dickson, Razik memang dah ingat dalam otak lepas ni kalau ada kursus yang bertempat di hotel berbentuk C tu, dia tak nak pergi. Sebab walaupun yang dia nampak adalah makhluk berbentuk arnab, tapi tetap juga itu bukan makhluk daripada alam kita. Dia adalah makhluk daripada alam sebelah. Tak naklah, dia kata tak naklah jumpa. Kalau pergi kursus dekat hotel yang tu, dia tak nak letak nama, dia tarik diri. Tapi pada tahun 2020, waktu tu masih awal-awal lagi sebelum PKP, Razik dapat lagi peluang pergi kursus dekat Port Dickson, cuma dekat hotel yang lain. Hotel yang kedua ni abang tak boleh bagi tahu nama, cuma abang bagi clue, terletak betul-betul dekat gigi pantai. Memang betul-betul hotelnya besar gila, ada banyak bilik dan bentuknya macam satu bangunan putih yang terletak dekat tepi laut, dekat gigi air, tak jauh daripada gigi air. Itulah hotel yang kedua yang abang nak ceritakan. Masih lagi cerita tentang Razik. Jadi kali ni dia kata disebabkan hotel lain dia pun tak kisahlah kalau pergi kursus. Dan alhamdulillah untuk kali ini juga dia dapat bilik berdua. Maksudnya satu bilik 2 orang. Dan dia pun kenal-kenal lah dengan budak tu. Nak jadi cerita kan dah Allah aturkan, budak yang duduk dekat dengan bilik dia ni pada waktu ini adalah orang Kedah juga. Yang tadi pada tahun 2018 orang Kedah juga. Yang ni 2020 pun orang Kedah juga, dia kata. Alhamdulillah lah, mungkin dia Allah aturkan keselesaan tu dengan orang Kedah agaknya. Jadi tapi ada satu benda yang kurang menarik, dia kata. Pada waktu tu memang dah dengar-dengar cerita tentang penyakit COVID-19, tapi masih lagi belum menghebohkan satu Malaysia. PKP belum ada lagi. Dan pada waktu tu memang diorang ada bagi tahu antara simptom-simptom yang kita dijangkiti dengan COVID adalah salah satunya batuk dan demam. Dan budak Kedah yang duduk dekat bilik dia pada waktu tu dengan Razik alami batuk dengan demam. Jadi cepat-cepatlah Razik kata, apa kata engkau pergi ke hospital buat pemeriksaan, takut-takut virus tu dah sampai Malaysia. Jadi budak tu bila dah sampai, letak-letak beg, dia pun demam kan, dia pun pergilah ke hospital, dia ke klinik. Jadi Razik tinggallah dekat dalam bilik tu sorang-sorang. Tapi dia kata tak adalah takut sangat, sebab waktu tu lebih kurang pukul 6.30 petang dan malam tu dia ada aktiviti yang dimulakan untuk kursus tu lah. Jadi waktu nak menunggu maghrib tu, sebab dia kena turun ke tempat kursus lepas maghrib. Waktu nak menunggu maghrib tu pun lebih kurang pukul 6.30 tu, dia baring dekat katil dia sambil main-main handset. Tapi dia kata dia sengaja nyalakan lampu bilik air.
Lupa abang nak beritahu, ini adalah bukan hotel, dia lebih kurang macam apartment. Maksudnya ada ruang tamu, ada dapur, ada katil dan ada bilik air. Jadi katil Razik ni kali ni terletak dekat dengan bilik air. Okey. Jadi waktu dia tengah main handset, dekat luar dah agak gelap, dah mendekati pukul 7, dah agak gelap. Lampu bilik air terpasang. Tengah-tengah dia main handset, dia perasan macam ada rambut terbang melintasi bilik air. Sebab apa dia boleh perasan? Sebab lampu bilik air itu menyala dan terus tepat ke muka dia. Maksudnya dia punya sebaran cahaya tu. Tiba-tiba dia nampak jelas ada juraian rambut. Tak nampak badan tau, nampak rambut je. Rambut terbang melintasi bilik air. Dan dia sedar benda tu memang makcik Rockers. Walaupun tak nampak badan, nampak rambut je. Waktu tu dia punyalah terkejut, dia cepat-cepat nyalakan lampu. Sebab pengalaman pada 2018 memang mengajar dia, apa-apa pun nyalakan lampu. Lepas nyalakan lampu, dia pergi tengok pintu, tengok tingkap, tak ada pintu dengan tingkap yang terbuka. Tapi dia tahu, gerak hati, bukan dia tahulah, dia rasa gerak hati, benda tu datang daripada bilik air. Jadi dia pun periksa bilik air, tak ada apa-apa. Jadi dia untuk mengelakkan benda tu dengki untuk kali yang kedua, dia cepat-cepat mandi dekat bilik air tu dan dia cepat-cepat turun kat bawah sembahyang berjemaah dengan ahli-ahli kursus yang lain, terus makan, terus buatkan aktiviti, terus beraktiviti lah kan, kursus, terus berkursus. Jadi dia tak tahu apa yang terjadi dekat kawan dia yang sakit tu. Jadi kita berbalik kepada kawan dia yang sakit. Selepas habis kursus, Razik pun naik ke bilik. Dia tengok kawan dia tengah tidur. Badan kawan dia memang panas. Memang dalam keadaan demam. Lepas tu ada batuk-batuk semua-semua. Okey. Dan Razik pun biarkanlah kawan dia pun berehat. Tapi Alhamdulillah esok paginya, bila subuh tu Razik tengok kawan dia tu dah segar. Dan diorang pun dah nampak macam dah elok lah, dah baik daripada demam. Dan diorang pun turunlah pergi makan sama-sama dekat kafe. Waktu makan dekat kafe tu, Razik tanya, malam tadi, waktu aku tak ada dalam bilik, ada tak berlaku apa-apa? Rupanya budak yang sebilik dengan Razik tu orangnya berani. Dia boleh cakap macam ni, aku perasan dekat dalam bilik kita tu macam ada benda yang tak sepatutnya, tak wajar. Sebabnya, tengah-tengah aku tidur, aku nampak rambut melayang-layang. Tapi aku tak boleh nak buat apa sebab aku sangat sakit waktu tu. Kau nak melayang ke, kau nak tergolek ke, kau punya pasal. Tapi jangan kacau aku tengah nak rehat. Dia kata, aku nak tidur. Oh, jadi betul lah apa yang Razik nampak, rambut sama dengan budak Kedah tu nampak. Memang rambut berterbang. Tapi tak nampak badan, dia kata. Nampak rambut je. Okey. Jadi diorang pun pergilah masuk kursus. Berkursus lah sama-sama dengan ramai-ramai kan. Waktu habis-habis kursus tu, diorang pun berceritalah, Razik dengan budak Kedah ni berceritalah tentang apa pengalaman yang diorang alami dekat bilik tu. Rupanya salah seorang peserta, dia kata dia pun pernah kena dengki juga. Ceritanya macam ni. Dalam kursus tu, diorang ada bawa satu bola yang kalau dipicit, dia berbunyi macam tu kan. Atau kalau dia lepaskan, dia akan kembang. Atau kalau picit bunyi macam tu lebih kurang. Maaf kalau bunyi abang ni kurang tepat, kurang menyelerakan. Jadi dia kata, budak tu cerita, malam tu dia letak bola tu dekat ruang tamu. Dan waktu dia tidur dengan budak rumah dia, budak bilik dia, dia dengar ada orang picit bola tu. Macam tu. Seolah-olah ada benda yang seronok main dengan bola tu. Jadi cerita ni jadi kecoh lah. Jadi kesimpulannya adalah yang Razik buat hotel dekat Port Dickson bukan calang-calang. Sebab kebanyakan bilik kosong, tak banyak pengunjung. Tapi hotel banyak. Disebabkan itu, maaf abang sedawa, disebabkan itu kebanyakan daripada bilik dekat hotel Port Dickson tu memang berantu. Macam yang abang ceritakan sebelum-sebelum ni. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ia menjadi iktibar untuk kita semua. Jadi abang ni ada bonus sikit lah abang nak beritahu, abang nak ceritakan. Ingat tak hari tu, dan lebih kurang 2-3 video sebelum ni kan, abang ada cerita tentang orang kampung abang yang tiba-tiba hilang selepas kejar kerbau putih kan. Okey.
Lepas tu dia orang panggil bomoh. Ni macam recap balik Dia orang panggil bomoh, lepas budak tu hilang ikut kerbau putih, dia orang panggil bomoh. Lepas tu bomoh tu berbincang-bincanglah dengan makhluk alam sebelah. Katanya, mengikut kata bomoh tu, makhluk alam sebelah tu nak pinjam budak tu sekejap untuk dijadikan teman di alam sebelah, di alam jin. Dan budak tu akan dipulangkan pada umur 21 tahun. Abang tak pasti abang dah cerita ke tak cerita ni dalam video-video abang yang dulu-dulu, tapi cerita je lah. Jadi selepas 21 tahun, waktu budak tu hilang umurnya 10 tahun lebih kurang, dan selepas 11 tahun lah, selepas 11 tahun bomoh tu dipanggil balik oleh keluarga budak ni untuk buat satu upacara tarik balik budak ni keluar daripada alam sebelah, seperti yang dijanjikan oleh makhluk oleh makhluk alam sebelah tu kan. Jadi upacara pun dia buat ni secara Islamik lah. Upacara ni jangan korang bayangkan yang bukan-bukan lah secara Islamik. Jadi bomoh tu dipanggil, imam tu dipanggil untuk tarik budak tu keluar. Okey. Tapi waktu perbincangan dengan budak tu, dengan makhluk alam sebelah, bomoh tu cakap apa? Budak tu akan muncul dekat tengah rumah. Bila budak tu muncul, emak atau ayah, salah kalau saya abang, emak dia mesti peluk anak dia dan angkat anak dia, jangan jejak tanah sampailah beberapa minit. Okey, itu syarat ni. Kalau tak buat macam tu, anak dia akan masuk balik ke alam tu, alam sebelah tu. Jadi ramailah orang kampung yang datang nak tengok kat upacara ni kan. Jadi bila seperti malam yang ditetapkan, bomoh tu pun buatlah upacara-upacara. Tiba-tiba dekat tengah rumah, sama ada tengah rumah ke tengah laman, abang silap cerita, tengah laman rumah. Tengah laman rumah, tiba-tiba ada muncul seorang lelaki yang tinggi, tapi rambutnya panjang sampai ke kaki. Dia punya janggutnya panjang sampai ke kaki. Rambutnya menutupi badan dia. Jadi pada waktu tu, ribut taufan bergoyang-goyanglah pokok. Jadi bomoh tu bagi arahan, si emak ni, cepat pergi tangkap anak awak ni, angkat anak awak, jangan bagi jejak tanah. Si emak tadi bila dia tengok anak dia dalam keadaan yang rambut panjang tu, dia jadi teragak-agak. Ini anak dia ke bukan? Anak dia ke bukan? Sebab hilang pada umur 10 tahun kan. Jadi di waktu dia teragak-agak tu nak pergi ketak, bomoh tu paksa, pergi, angkat anak awak. Tapi si ibu ni macam dah waktu tu, budak tu tiba-tiba masuk balik ke alam sebelah, hilang. Dia macam masuk ke dalam pintu. Budak tu hilang. Dan sampai sekarang, mengikut cerita orang-orang kampung abang, budak tu tak dijumpai. Sampai sekarang budak tu hilang. Dan itu dapat tarik lah. Waktu umur dia 21 tahun tu, dia dapat, bomoh tu dapat tarik budak tu keluar. Tapi disebabkan mak dia tergamam, tak tahu nak buat apa, dan tak dapatlah diselamatkan. Dan sampai sekarang dia dah ada dekat alam sebelah, tak tahulah masih hidup atau dah meninggal dunia. Okey, itu adalah sambungan cerita yang hari tu kan. Okay, terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ada iktibar untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.